أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertamanya, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kudrat, iradat, rahmat dan inayahnya dapat sama-sama kita menghadiri seminar yang dinamakan seminar Alamaya. Pedagogi berkesan Hifzul Quran untuk guru-guru tamayus dan guru-guru tahfiz. Maknanya dalam penyertaan kita hari ini merangkumi guru tamayus daripada Seman, 10 buah Seman, guru semidi dan juga guru daripada Mahat Tahfiz Al-Quran dengan TQT. Yang pertama-tamanya, sama-sama kita bersyukur, ucapkan perbanyakkan Alhamdulillah, walaupun kita tidak daripada rumah. Dan bila daripada rumah ni makruf lah, ada yang anak-anak kacau, ada yang isteri kacau pun ada. Jadi masing-masing kita faham lah. Macam mana pun saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan dialu-alukan juga kehadiran penceramah kita Fadilatul Dr. Azizul bin Hasan. Beliau akan bersama dengan kita sehingga ke akhir lah. Kalau ikut slot kita ada pukul 8.30 kita akan mula sehingga pukul 10.30 untuk slot yang pertama, cabaran dan isu semasa dalam pengajaran Al-Quran. Kemudian kita akan rehat sekejap bagi peluang anak-anak nak kacau ke apa ke, bagi peluang handset, laptop nak rehat sekejap ke, dan kita akan sambung pukul 11 sehingga pukul 1 untuk slot yang kedua, kaedah pengajaran hafazan Al-Quran berkesan abad ke-21. Sedikit pengenalan Fadilatul Doktor. Biodata beliau merupakan lepasan Mahat Tahfiz Al-Quran Terengganu, MTQT, ataupun dulu kita panggil Mahat Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu, Metan. Kemudian menyambung pelajaran ke Jamiah Ahlul Bait Jordan dalam bidang bahasa Arab. Kemudian menyambung master di Mediu Madinah University, dan juga di Queen dalam bidang pengajaran Al-Quran. Seterusnya PhD di Mediu dalam bidang Al-Quran dan Qiraat. Beliau merupakan ahli Lajnah Tasahih Al-Quran KDN dan sekarang bertugas di UNIZA sebagai pensyarah kanan UNIZA, dan beliau juga merupakan penceramah slot Iqra dalam radio Terengganu FM. Dan tanpa melengahkan masa, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, suka saya galakkan kepada para peserta untuk buka video yang tidak ada masalah tu, bolehlah buka video untuk sama-sama kita bagi sokongan. Bukan kepada penceramah ni, dia memang bersemangat dah, walaupun dia seorang pun dia semangat. Kita bagi sokongan juga kepada kawan kita yang lain ni. Bila kawan-kawan tengok ramai orang ni, dia pun semangat sikit lah. Dan satu lagi, sedikit pesanan sepanjang program ataupun sepanjang seminar, kita boleh mute dulu suara. Ada di butang kat bawah sekali tu, dia ada tulis mute tu, yang tu untuk mute. Dan kalau ada sebarang persoalan yang nak ditanya ataupun nak diajukan, boleh tekan sekali lagi untuk unmute dan boleh tanya direct pada doktor. InsyaAllah doktor akan jawab. Lepas tanya, bila puas hati boleh mute balik. Maklumlah kita duduk kat rumah ni, masing-masing ada macam-macam suara latar tu. Jadi untuk mengelakkan sebarang gangguan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, jadi kita boleh mute dulu lah. Boleh atau tak? Kita start up. Tanpa lengahkan masa, saya menjemput dan saya serahkan majlis kepada Fadilah Dr. Azizul Hasan untuk meneruskan program. Falyatafaddal mashkura.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Suara okey ke? Clear belaka insya-Allah. Alhamdulillah. Clear. Okey, alhamdulillah. Suara clear. Okeylah. Baik, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada pagi inilah ataupun hari ini. Untuk sama-sama kita berkongsi lah, saya kira tak ada lah orang kata nak mengajar ke nak bebel ke tidak. Kita sama-sama berkongsi sikit pengalaman yang ada. Mungkin sahabat-sahabat yang ada dalam ni lebih berpengalaman daripada saya berkenaan dengan hifzul Quran ataupun tahfiz Al-Quran secara umum lah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama dalam dua slot lah. Dua slot agak tidak slot lah. Dua slot ni kalau ikutnya panjang juga ni. Daripada pagi rally ni sampai pukul 12.30 ataupun sampai tengah hari lah. Okey, baik. So insya-Allah benda tu tidak akan jadi tajuk yang diberikan kepada saya ni isu dan cabaran. Yang kalau kita tengok hari ini bila kita nak bincang satu-satu perkara secara umumnya, memang kita akan tengok apa isu yang berkait dengan perkara tadi. Sama ada ianya relevan ataupun tidak untuk dibincangkan, maka ia tergantung kepada bagaimana isu itu ada dan sejauh mana besarnya isu itu untuk diperbincangkan secara lebih. Jadi bila kita bincang berkenaan dengan aspek hafazan Quran yang berkesan dan sebagainya, memang kita dapati ada di sana banyak isu-isu dan cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi bagi memastikan kelestarian pendidikan tahfiz itu terus orang kata berlangsung dalam kita punya dunia pendidikan tahfiz di Malaysia secara amnya dan di Terengganu lah secara khususnya. Dan alhamdulillah kalau kita tengok negeri Terengganu secara fakta sejarahnya adalah antara negeri yang terawal yang orang kata mewujudkan sistem tahfiz secara lebih efisien, lebih bersistematik dan sebagainya, dan buktinya kita ada pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Marjus Sky. Ini orang kata generasi pertama Mak Tafiq Al-Quran Terengganu. Kalau ikutnya jauh sangat dah beza. Ustaz Marjus Sky ni ustaz saya. Saya ingat lagi saya dah semik dengan dia ni. Masyi tu tak saudara royak lah. Memang orang kata kebuk lah orang kata. Jadi ini antara orang kata hasil-hasil yang boleh kita tengok alhamdulillah sampai hari ini, dan ianya terus berkembang sehinggalah kita tengok hari ini ramai di negeri Terengganu kita ni yang menghafaz Al-Quran, alhamdulillah. Namun begitu perkembangan yang ada itu tidaklah orang kata menyebabkan kita boleh kata bahawa sistem pendidikan tahfiz yang ada di negeri Terengganu kita ni sudah sempurna. Tidak. Bahkan seiringnya perkembangan semasa, maka di situ jugalah kita boleh lihat banyak isu-isu, banyak cabaran-cabaran terbaru mengikut realiti semasa yang perlu kita hadapi dan tangani secara bersama. Jadi kalau kita tengok pendidikan tahfiz sebagaimana yang saya sebut tadi, Ustaz Marjus Sky antara orang yang pertama kata perintis kepada pendidikan tahfiz secara formal di Malaysia. Dan kita tengok dulu pendidikan tahfiz memang tidak mendapat tempat lah. Boleh tanya Al-Fadhil Ustaz sendiri. Zaman beliau dulu saya rasa memang tak ramai yang tahu kewujudan pendidikan tahfiz di Malaysia ni. Dan tidak ramai yang ingin menceburkan diri dalam bidang tahfiz. Dan alhamdulillah Ustaz Marjus Sky dan beberapa lagi sahabat-sahabat beliau itu antara yang terpilih dan orang kata menceburi bidang tahfiz pada peringkat permulaannya. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok hari ini bidang tahfiz sudah berkembang begitu pesat
Sehingga kan kalau kita pergi ke mana-mana pun, kita akan dapati adanya pusat-pusat tahfiz. Tak kira lah sama ada yang mengikut arus perdana ni di bawah pentadbiran kerajaan negeri secara rasmi ataupun yang ditubuhkan secara persendirian, secara swasta. Dan kalau dulu, hatta zaman saya, zaman Ustaz Burhanuddin pun, pendidikan tahfiz ni, orang anggap satu pendidikan yang tak tahu nak pergi ke mana belajar, maka masuklah tahfiz. Tak, maksudnya orang akan anggap sekolah-sekolah tahfiz ataupun mak-mak tahfiz ni perkara yang tak boleh dah nak sambung dalam bidang sains, tak boleh dah nak sambung dalam bidang yang kita katakan lebih menonjol pada zaman tersebut. Maka pergilah ataupun beralihlah kita ke arah bidang tahfiz, yang mana orang kata bidang tahfiz ni masa depannya sangat tidak cerah. Maksudnya gelap. Orang hafal Quran ni gelap dia punya masa depan dia. Dan saya kira pengalaman ini boleh saya katakan hampir setiap generasi yang terawal itu mengalami pengalaman ini, di mana masyarakat memandang serong terhadap graduan-graduan tahfiz ini. Mereka menganggap bahawa orang yang hafal Quran ini masa depannya tidak akan jauh. Maksudnya tidak akan pergi jauh. Maksudnya hanya setakat mungkin jadi tok bila ataupun paling-paling atas jadi tok imam. Itu sahaja. Itu dia punya skeptikal yang berlaku dalam masyarakat terhadap orang-orang dalam bidang tahfiz. Tapi alhamdulillah hari ini kita tengok orang-orang yang berada dalam bidang tahfiz ni sangat dikejar, orang kata, dicari-cari, diintai-intai. Semua bidang-bidang tahfiz ni. Mana pelajar-pelajar dalam bidang tahfiz ni untuk dijadikan sebagai contoh, ataupun orang iri bila mana ada keluarga yang memiliki anak-anak yang hafiz Quran. Maka berbondong-bondonglah hari ini ibu bapa menghantar anak-anak dia untuk menghafal Quran juga. Kerana terkesan dengan perkembangan semasa yang berlaku setahun demi tahun. Dan lulusan tahfiz hari ini kita tengok, ni pengenalan, lulusan tahfiz hari ini kita boleh tengok. Kalau dulu saya katakan mungkin jadi imam bilal saja, tapi hari ini orang-orang yang graduan tahfiz Al-Quran ini, kerjaya mereka bukan hanya pada satu atau dua skop bidang sahaja, tapi kita boleh tengok ianya sudah berkembang. Subhanallah, ini membuktikan bahawa orang yang berada dalam bidang tahfiz ini tidak akan dipersia-siakan oleh Allah Ta'ala lah. Itu secara hakikat yang perlu kita faham. Kita tengok hari ini Ustaz Burhanuddin dah jadi pegawai Kanam SAR. Bukan sembarangan jawatan dia tak. Dulu biasa-biasa saja, guru macam saya, guru biasa. Sekarang ni Allah Ta'ala angkat darjat dia. Tak? Dan begitu jugalah sahabat-sahabat kita yang lain ramai. Maksudnya ini membuktikan bahawa lulusan tahfiz ini bukan sahaja sekadar satu atau dua bidang. Dan saya pernah jumpa pelajar yang dalam bidang tahfiz, tapi di peringkat degree-nya dia mengambil bidang yang berlainan daripada yang sepatutnya lah. Yang medik tu saya kira lah ni. Maksudnya yang memang pure bidang tahfiz, belajar bahasa Arab dan sebagainya, subjek-subjek agama. Tapi bila masuk degree, dia ambil bidang sains komputer, bidang engineering, architecture. Maksudnya ini satu perkara yang sangat baik lah kata kita kira, satu perkembangan integrasi antara ilmu dunia dan akhirat yang berjalan seiring tadi, yang boleh membentuk satu masyarakat yang lebih ke hadapan lah, kerana dipandu dengan Al-Quran itu sebagai modal besar dalam dada dia. Baik, kemudian kita tengok juga sebagaimana yang berlaku hari ini di Negeri Terengganu. Kita tak payah tengok di Malaysia secara umum. Kita tengok di Negeri Terengganu, institusi tahfiz ni terlalu banyak. Kalau dulu di Sekolah Menengah Agama Negeri Terengganu tak ada menghafal Quran. Semua orang yang nak hafal Quran, zaman saya dulu, zaman Ustaz Burhan, zaman Ustaz Majuskan dan beberapa sahabat yang lain ni, dia kena pergi mahad tahfiz.
Dia tak boleh nak hafal di sekolah menengah agama yang negeri, sekolah menengah agama negeri-negeri setiap daerah tu kan. Dia tak boleh nak hafal Quran di situ. Tapi oleh kerana melihat keperluan, melihat apa adanya minat yang begitu mendalam dan tinggi di kalangan pelajar dan ibu bapa, maka diwujudkan kelas-kelas yang begini. Akhirnya wujudlah kelas tamayus. Sebagaimana yang para asatizah kita hari adalah sebahagian daripada guru-guru tamayus itu sendiri. Wujudlah sekolah menengah agama Islam Darul Iman Semidi yang baru. Pun ada elemen-elemen tahfiz. Ada sekolah imtiaznya yang memang kita tahu bahawa asasnya adalah tahfiz. Begitu banyak itu kita katakan yang arus perdana. Tak bilang lagi tu yang belum arus perdana tu, yang sendiri tu, yang buka sendiri, hak ni buka sendiri, hak ni buka sendiri dan sebagainya. Maka sangat rancak berlakunya perkembangan bidang tahfiz di Malaysia. Subhanallah, satu perkembangan yang baik. Dan dari segi perjalanan, dari segi pendidikan juga telah berkembang maju. Kalau dulu orang yang bidang tahfiz ini, dia hanya boleh sambung di peringkat degree je. Maksudnya untuk peringkat master PhD ni tak banyak lagi ditawarkan dalam bidang-bidang tahfiz ni. Jadi bila habis saja di peringkat degree, maka stop kat situ sahaja. Maksudnya sampai situ dia punya tahap kemuncak dia. Tapi hari ni kita tengok macam-macam program diwujudkan untuk menggalakkan para pelajar tahfiz ini boleh menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jika ada kemampuan dan peluang, ada kehendak, silakan. Maksudnya pilihan itu ruangnya terbuka. Kalau dulu tertutup, semua orang nak ke tak mampu ke, memang itu sahaja yang ada. Tapi hari ini peluang ada, sama rata diberikan. Ada peluang-peluang baru yang diwujudkan. Maka saya syorkan jugalah sebenarnya graduan-graduan tahfiz ni untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Bukan bermakna kita menyambung peringkat pengajian kita di peringkat yang lebih tinggi ni kita pandai, tidak. Cuma untuk kita ambil pengalaman sebagai seorang pelajar di peringkat-peringkat yang berbeza, itu sahaja. Nak kata ilmu lebih, tidak. Tidak. Okey. Baik. Jadi kita tengok perkembangan semasa hari ini dan seterusnya kita tengok hari ini situasi yang berlaku. Kita sedang dilanda oleh pandemik COVID. Harap semua guru-guru yang dah ada ni dah vaksin lah kot, insya-Allah. Mana-mana yang nak vaksin lah. Jadi wabak ini sebenarnya merupakan salah satu asbab kepada tercetusnya perkembangan yang baru dalam dunia pendidikan. So kita tahulah, saya tak perlu baca yang ini sebagai fakta saja. So kita tahu bahawa dunia hari ini dah ada satu wabak yang menggusarkan hati-hati kita semua. Yang menyebabkan keadaan jadi kelang kabut, yang menyebabkan keadaan jadi terpaksa kita, orang kata, menggunakan plan-plan yang jauh berbeza daripada zaman kita hidup normal dulu. Hari ni pun normal juga, cuma kurang sikit. Maksudnya inilah sebenarnya penyebab kepada berlakunya revolusi dalam dunia pendidikan secara khusus. Dalam masa yang sama memang revolusi itu telah berjalan, tapi disebabkan oleh COVID ini, ianya lagi cepat berlaku, pantas. Kita tengok hari ini. So hari ini kerana COVID ini, kita terpaksa mengubah kita punya kehidupan kita. Kalau cikgu, dia kena ubah cara pengajaran dia. Kalau doktor, kena ubah dia punya cara kerja dia. Apa sahaja jenis bentuk pekerjaan perlu diubah mengikut situasi yang ada. Ini yang kita tengok satu sebab utamalah kenapa berlakunya revolusi-revolusi dalam pendidikan tahfiz hari ini. Baik. So, selaras dengan apa yang kita katakan pandemik COVID itu, maka Malaysia juga salah satu antara negara yang terkesan, yang akhirnya negara kita mengisytiharkan. Saya ingat lagi lah ketika mana PKP yang pertama pada 18 Mac tahun 2020 ni, saya baru balik daripada Melaka. Ada meeting tasheh Quran KDN di Melaka. Balik daripada Melaka,
esoknya tu 18 Mac. Maksudnya kebetulan, maksudnya kalau tak, saya terkurung lah di Melaka. Balik tu esoknya terus dikurung PKP. Dan dalam masa yang sama saya dapat panggilan untuk buat test COVID sebab saya hadir satu program yang mana ada peserta yang terjangkit dengan COVID. Masa tu memang kata tidak keluar sebab kali pertama kes berlaku di Malaysia dan kita antara orang yang pertama yang terlibat. Memang nak tidur malam pun susah. Jadi debah. Tak. Jadi nak bagi tahu bahawa ini antara kesan-kesan yang telah menyebabkan banyak kehidupan kita yang akhirnya menjadi terpaksa kita ubahlah mengikut kesesuaiannya. So akhir dari kesan daripada pengisytiharan PKP dan beberapa SOP yang terbaru, maka pendidikan konvensional yang kita katakan pelajar pergi ke sekolah tak? Pelajar di universiti pergi ke kelas, pelajar pergi ke sekolah bersemuka, jumpa cikgu, belajar dalam bilik darjah dan sebagainya, akhirnya berubah menjadi sistem pembelajaran di atas talian. Sebagaimana yang kita buat hari ini. Asalnya seminar-seminar yang begini diadakan secara bersemuka. Tapi oleh kerana berlakunya kekalahan yang ada, sebagaimana kita tahu hari ini, maka terpaksalah kita buat secara atas talian sebegini. So akhirnya dia akan lama kelamaan, mula-mula tu memang kita akan rasa payah lah, tapi lama-lama rasa okey juga. Sebab saya pun kadang-kadang tengok ada orang awak gora, dia kata dulu kalau pelajar-pelajar nak potong kelas, dia panjat pagar tak, menyusup keluar tanpa diketahui oleh guru dan sebagainya. Tapi untuk kelas mute, itu cara yang terbaru lah orang kata untuk potong kelas. Tapi benda tu kita tak boleh nak kawal lah. Memang itu sahaja yang ada, maka kita terpaksa pasrah lah. Cuma kita boleh memikirkan apa kaedah-kaedah yang boleh kita cover balik, yang boleh kita cover up balik kekurangan-kekurangan dan kelompangan yang ada dalam sistem pendidikan yang menggunakan digital ataupun pembelajaran di atas talian seperti ini. Jadi terpaksa mengubah daripada hak kita tak tahu guna apps. Saya lah belajar diajar guna gitu ni, akhirnya tahu sikit sebanyak. Daripada buta berkenaan dengan elemen-elemen teknologi ni, akhirnya kita terpaksa menerima hakikat tersebut dan kita terpaksa paksa diri kita untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada, yang akhirnya kita boleh guna dengan cara yang mudah dan kita boleh utilize secara maksimal lah, orang kata, teknologi-teknologi yang ada. Dan kita tengok teknologi ni kita dah berkembang. Akhirnya oleh kerana adanya SOP baru dalam sistem pendidikan kita, akhirnya dia telah menyebabkan berlakunya perubahan dan transformasi yang begitu besar lah dalam pembelajaran. So saya ingat kalau saya di Uniza, masa tu tengah bolok nak guna, tak tahu nak guna apa, nak guna Zoom ke, nak guna apa ke. Akhirnya pihak pengurusan tertinggi universiti pilih untuk guna Webex kerana Zoom pada waktu itu ada isu boleh mencuri data dan sebagainya. Jadi akhirnya pihak pengurusan universiti pilih untuk guna Webex sebagaimana yang tuan-tuan guna hari ni lah. Ini free, dia diberikan kepada semua syarah yang tidak ada limit. Maksudnya boleh sampai 1,000 orang lebih pun boleh serta. Tapi hari ni 100 orang pun okey, tidak ada masalah lah maksudnya. Jadi terpaksa guna macam-macam kita dibengkelkan untuk guna apa sahaja apps ataupun aplikasi ataupun apa-apa software yang membantu pelajar untuk belajarlah secara lebih mudah. Namun begitu memang kita akan dapati ada di sana isu-isunya, ada cabaran-cabarannya. Kita boleh buat endorse, kerajaan boleh endorse satu-satu perkara, boleh gazette satu-satu perkara. Tapi di sana terdapat banyak isu-isu yang boleh dilihat selepas daripada pelaksanaan itu berlakulah.
Jadi KPM secara umumnya telah menyerulah untuk semua warga pendidik dan murid untuk terus berkomunikasi melalui pelantar atas talian sebagai alternatif. Sebab kalau tak, nanti tak belajar tu. Sebab tu kita katakan ianya sangat bertepatan dengan pepatah Arab menyebut ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tak boleh kita ambil semua, jangan kita tinggal belaka. Ambil sekadar kemampuan yang kita ada. So atas dasar itulah kementerian melihat bahawa perlunya rancangan yang lebih sistematik agar PDPR ini berjalan dengan lancar lah, tanpa ada orang kata masalah dan sebagainya. Baik, itu secara umum tentang mukaddimah tajuk yang kita nak bincang hari ni lah, secara umum saja. Jadi saya nak pergi kepada isu dan cabaran. Isu dan cabaran. So, bila kita tentang isu, cabaran, benda yang berlaku dalam bidang pendidikan secara umumnya ini, maka kita boleh lihat beberapa aspek lah. Antaranya, guru ini perlu mempertingkatkan kualiti pendidikan. Tak kira siapa. Selagi mana kita bergelar sebagai guru, kita kena ada peningkatan kualiti pendidikan kita. Okay? Sebab pendidikan tahfiz dia dah menjadi lebih mencabar. Lebih mencabar. Sangat-sangat mencabar kerana pendidikan tahfiz memang secara orang kata umumnya menggunakan kaedah konvensional. Sebab tu kalau kita tengok Dr. Abdul Muqbil, dia pernah menyebut dalam kitab dia, dia kata at-tariqul wahid, maksudnya satu-satu je cara fi talaqqil Quran wa talaqqi wal musyafahah. Maksudnya satu-satu pendidikan yang tetap relevan sepanjang masa dalam bidang tahfiz adalah dengan menggunakan kaedah talaqqi dan musyafahah. So kaedah talaqqi musyafahah ni bagaimana? Mesti ada secara bersemuka. Ini konsep ataupun perkara asas yang perlu kita faham. So bila dah berubah, maka kita tidak ada cara yang lain. Kerana kita nak bertemu tak boleh. Maka inilah cabaran dia. So guru-guru terpaksa melihat mekanisme-mekanisme yang lain lah untuk kita boleh gunakan dalam kita meningkatkan kualiti pendidikan kita, dalam kita nak menyampaikan ilmu itu kepada para pelajar kita. Ini cabaran dia. Memang sangat mencabar. Saya sendiri pun kadang-kadang stres. Belajar di sekolah rendah mungkin, sekolah menengah mungkin, ada cabaran. Di universiti pun juga ada cabaran dia. So kita sama-sama guru, sama-sama warga pendidik, memang sangat-sangat mencabar. Bila kita bercakap dan kita tak tahu pun bagaimana respon pelajar kita. So yang ni kita kena fikir banyak cara untuk kita pastikan bahawa pelajar kita memahami ataupun sekurang-kurangnya dapatlah sedikit sebanyak info ataupun maklumat ataupun ilmu yang kita ajar tadi. Mungkin walaupun tak semaksimal sebagaimana yang berlaku dalam kelas secara bersemuka, tapi at least kita kena tingkatkan kualiti kita sebagai seorang guru tadi itu untuk memudahkan pelajar dapat menerima pelajaran dengan mudah. Itu cabaran dia. Yang kedua ni, kalau kita boleh tengok, guru perlu memiliki kemahiran yang khusus. Guru ni, sebab tu kita selalu dibengkelkan. Tak kira lah sama ada guru, siapa ke, warga pendidik secara umumnya, memang selalu akan dibengkelkan. Supaya apa? Supaya sentiasa ada update dari sudut kemahiran khusus dalam pengajaran kepada para pelajar. Yang ini memang kita tak boleh nak lari. Apa pun kita hidup, di mana pun kita hidup, keadaan mana pun kita hidup, memang kita kena tambah kemahiran kita. Kita tak boleh biar ketinggalan begitu. So ini satu cabaran jugalah kepada kita. Saya tidak rasa orang kata susah kalau mana guru-guru tadi tu adalah guru-guru yang generasi Y, generasi Z, generasi yang
yang baru-baru ni. Tapi saya takut sangat ataupun kita rasa risau bila mana yang menggunakannya itu adalah guru-guru yang veteran. Guru-guru yang veteran lah maksudnya. Sebab memang betul lah. Tak, kita tak boleh nak kata guru-guru yang veteran ni sebab dunia dia adalah kelas secara konvensional. So bila nak menggunakan teknologi-teknologi yang ada hari ni memang sangat sukar lah. So memang mengharapkan guru-guru yang moden lah untuk bantu. Janganlah biar tengok-tengok saja gitu. Bantu setakat mana yang boleh dibantu. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang ada antara kita tadi tu boleh memudahkan proses pengajaran tadi. Tapi apa pun, tak kira lah berapa umur kita, di mana usia kita, tapi bila kita dah ada tahu cabarannya, memang kita terpaksa berubah. Kita terpaksa mengubah kemahiran yang ada pada diri kita ni supaya dia lebih sesuai dengan situasi semasa hari ini. Okey, baik. Kemudian melakukan pedagogi yang sesuai. Jadi kalau kita nak compare dengan keadaan dulu dengan sekarang, memang kita dapatilah satu perbezaan yang begitu, orang kata ketara. Perbezaan yang begitu ketara. Dulu pendidikannya, caranya, cara konvensional yang lain. Saya akan jelaskan nanti dalam slide yang kedua. Sekarang jauh sangat berbeza. Pelajar dah mahir lebih daripada dari sudut penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu dalam pembelajaran. So memang kita akan tengok apa pedagogi yang sesuai lah mengikut pada situasi yang kita hadapi hari ini supaya ianya lebih kena dengan sasaran. Sebab kaedah pengajaran ini, pedagogi ini, kita ceritanya pedagogi ini kaedah mengajar lah. Macam mana kita nak mengajar orang supaya orang tadi faham apa yang kita ajar. Cara mudahnya begitu. So memang kita terpaksa menggunakan kaedah-kaedah yang pelbagai. Sebab pelajar kita juga pelbagai. Situasi dan keadaan mereka juga pelbagai. Jadi semua faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan supaya pengajaran yang boleh kita laksanakan tadi itu mencapai tahap maksimal lah. Tak boleh hanya satu tahap yang statik sahaja yang boleh kita amalkan dalam pedagogi kita. So kita kena tengok realiti semasa dan sebagainya itu untuk kita sesuaikan. Baik, kemudian antara isu-isu yang lain dan cabaran-cabaran yang lain yang boleh kita tengok ialah pengurusan pendidikan tahfiz yang lemah. Saya bukan nak kata tuju kepada mana-mana, tidak. Tapi ini realiti dan kajian yang dibuat. Maksudnya kenapa pendidikan tahfiz ini tidak boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Kerana apa? Kerana salah satu faktor terbesar dia adalah pengurusan pendidikan tahfiz yang lemah. Kita tahu tadi, saya sebut. Kita tengok hari ini begitu ramai ataupun begitu banyak pertumbuhan institusi-institusi tahfiz, sama ada yang berada di bawah kerajaan ataupun yang berada di luar kerajaan ataupun swasta, secara swasta ni. Kita tengok begitu banyak kan. Musabaqah hifzul Quran ataupun musabaqah hafal Quran di peringkat negeri ataupun kebangsaan, kebanyakannya dipegang ataupun dimonopoli oleh peserta daripada negeri Terengganu. Tapi akhir-akhir ini kita lihat ianya tidak berlaku sebagaimana dulu. Dan ini satu perkara yang sangat kita kesalkan lah. Dan kenapa itu berlaku? Soalan ini kita boleh ajukan kepada diri kita masing-masing, sama ada di peringkat individu atau di peringkat pengurusan. Okey? Dan sekiranya pengurusan yang diurus ini tidak mengikut garis panduan yang betul secara sistematik dan sebagainya, ia boleh memberi kesan lah kepada perjalanan pengajaran tahfiz tadi. Dan kepada pelajar serta guru sendiri. Guru-guru ni, kita kena ingat kita berurusan dengan manusia yang ada emosi yang kita tak boleh jangka. Dan sekiranya ianya tidak diuruskan dengan baik, maka akhirnya lahirlah hasil-hasil yang sangat kita tidak mahulah perkara itu berlaku dan sebagainya. So ni antara perkara-perkara yang saya sebenarnya nampak benda ni, tapi ialah kita ni hanya rakyat marahan sahaja. Cakap boleh lah, tapi yang menguruskan itu kita serahkan
kebijaksanaan mereka lah untuk melihat perkara ini. Dan InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan institusi tahfiz di negeri Terengganu kita ni akan lebih maju, akan menjadi role model, kembali menjadi role model dalam sistem tahfiz di negara kita Malaysia ni. Kita nak negeri Terengganu yang menjuarai ni. Kita nak negeri Terengganu yang menjadi kiblat, lebih kurang gitulah, kepada sistem tahfiz ni. Kalau orang cerita pasal tahfiz je, orang mesti kata, okey, kita tengok negeri Terengganu, apa yang dia orang buat. Masa tu Ustaz Burhanuddin tak menang tangan lah jawab dia. Tak, nak akad call, orang nak berjumpa, nak mesyuarat, nak bincang, nak tengok apa semua dia. Tak ada dah masa nak makan kedai apa semua. Padang duduk menghadap depan laptop, dan duduk menghadap meeting. Maksudnya nak abang gitu. Itu dari sudut pengurusan. So yang ni kita serahkanlah kebijaksanaan. Baik, kaedah dan teknik pengajaran tahfiz. Kebanyakan institusi tahfiz yang wujud masih lagi bergerak dalam haluan mereka sendiri tanpa modul pengajaran yang standard diguna pakai. Yang ini pun juga satu isu dan cabaran lah kita katakan yang perlu kita fikirkan secara bersama supaya kita boleh wujudkan satu sistem yang orang kata lebih mapan lah, ataupun lebih baik lah. Tak ada modul yang standardnya, tapi saya kira kebanyakan kita dah ada. Cuma mungkin kita boleh tambah baik modul itu dan sebagainya, supaya apa-apa sahaja yang berkait dengan pendidikan tahfiz ni kita boleh terapkan dalam pengajaran kita. Dan kalau kita tengok teknik pengajaran tahfiz di seluruh dunia, sebenarnya dia mengalami perkembangan yang pesat juga. Dan kita dapati banyak sebenarnya teknik-teknik pengajaran tahfiz ni di Malaysia sendiri, atau yang paling laju lah saya kira kalau kita nak compare dengan kita di Asia Tenggara ni, Indonesia. Saya selalu tengok Indonesia, selalu juga melihat perkembangan di Indonesia. Mereka sangat, orang kata, begitu agresif dalam pengajaran dan teknik tahfiz Quran ni. Begitu agresif sehingga ada di kalangan mereka yang mencipta pelbagai kaedah-kaedah yang agak, kita kata kalau kita tengok sekali lalu tu, pelik kaedah dia. Tapi hasil dia subhanallah. Antara yang famous yang masuk Malaysia, antara kaedah yang famous yang masuk Malaysia adalah kaedah Yadan. Yadan ke apa? Yang menggunakan, dia ada mushaf dia dan diguna teknik gerakan tangan, jari. Saya ingat, saya dapat benda ni, saya tahu benda ni. Masa tu ada wakil daripada pondok ni yang merintis kaedah ini, dia bentang kepada kita di KDN lah. Kerana dia orang nak dapatkan kelulusan mushaf tu. Bukan kaedah tu, tapi kita ahli lajnah melihat benda tu sangat pelik. Tak, maksudnya ada beberapa isu yang kita bincang secara lebih detail, maka kita tak luluskan mushaf. Tapi bukan tak luluskan teknik nak mengajar, silakanlah, sebab teknik ni dia pelbagai. Dan kita tak nak bila mushaf itu dulu, akhirnya teknik yang terpaksa digunakan bersekali dengan mushaf itu menjadi satu kewajipan. Sedangkan teknik pengajaran tahfiz ini dia pelbagai. Orang ni dia sesuai dengan kaedah ini, orang ini sesuai dengan kaedah ini, dan sebagainya. So kita tak bolehlah nak paksa seseorang pelajar tadi menggunakan teknik yang sama. Tapi nak bagi tahu bahawa Indonesia antara negara yang lajulah kita kata dalam mencipta kaedah-kaedah baru dalam pengajaran tahfiz. Ada yang satu lagi tu dia guna perkataan. Maksudnya pelajar hafal Quran terus ingat perkataan yang dihafal. Ini pun satu benda yang sangat baik lah saya kira. Maksudnya dia hafal je, ingat perkataan. Hafal je, ingat perkataan. Kemudian bila ingat perkataan, boleh tahu pula makna ayat. Kemudian boleh hurai dan orang kata boleh syarah secara lebih detail. Ini satu perkembangan yang sangat baik. Dan ini cabaran kepada kita di Malaysia. Guru-guru tahfiz kita sangat ramai. So apa kata kalau kita berkolaborasi, cari satu idea, cara mana kita nak buat. Susunya dia di Terengganu. Ustaz Burhanuddin, kepala dia contohnya. Panggil pakar-pakar, guru-guru tahfiz kita ni, Tamayus ke, Smidi ke, Mak Tahfiz ke,
duduk satu meja bincang apa yang boleh kita buat untuk anak-anak tahfiz kita ni. Kerana hadaf kita dan objektif kita, misi, visi kita adalah sama. Walaupun kita berada pada tempat-tempat yang berlainan. Masih misi dia sama. So sangat baik sebenarnya. Nanti di slot yang kedua saya akan tunjuk berapa perkembangan teknologi yang sangat baik untuk digunakan. Kerana saya syorkan untuk guna nanti. Okey. Ciri-ciri guru yang mengajar subjek hafazan. Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Kamuri menyatakan bahawa institusi latihan guru tahfiz perlu ditubuhkan. Ini dahsyat cadangan dia. Supaya ditubuhkan institusi ataupun institut latihan guru tahfiz. Kalau kita tengok hari ni yang ada institut latihan guru gitu je. Ni guru tahfiz. Maksudnya memang betul-betul kita nak martabatkan. Ini cabaran dia. Dan saya kira benda ni boleh diangkat. Idea-idea ini boleh diangkat. Supaya guru-guru tahfiz kita ni lebih orang kata orang panggil apa, expertise, lebih menjurus dalam bidang mereka sebagai seorang guru tahfiz yang profesional. Kita tak nak guru tahfiz ni dipandang sebelah mata ataupun dipandang lekeh lah, orang kata guru tahfiz pun bukan guna pun. Kita tak ambuh begitu. Kita nak biar orang tengok guru tahfiz daripada mana, Terengganu. Subhanallah. Ini baru yang betul-betul guru tahfiz yang ada. Kerana apa? Kerana ada pusat ataupun institut latihan secara khusus kepada guru-guru tahfiz. Dan saya harap memang ini antara perkara yang boleh kita angkat lah, idea yang begini sangat cantik. InsyaAllah. Baik. Dan Profesor Datuk Dr. Zakaria Stapa, ini juga ada beliau mencadangkan juga kepada kita. Ataupun beliau menyatakan juga bahawa masyarakat tidak boleh menganggap guru terlatih dalam pendidikan Islam boleh menjadi guru tahfiz yang baik. Maksudnya, guru pendidikan Islam itu satu, guru tahfiz itu satu perkara yang lain. Maksudnya dia nak pisahkan pula dari situ. Biar lebih spesifik. Maksudnya guru tahfiz ni tak kira dia mengajar di mana, tapi memang dia mempunyai kelayakan yang begitu tinggi dan orang kata tidak mampu untuk dimiliki oleh guru-guru Islam yang biasa yang lain. Ini benda yang kita nak. Satu idea yang sangat bagus dan cabaran lah dengan keadaan semasa hari ni. Mewujudkan benda-benda yang baru begini memanglah banyak cabaran dia. Tapi idea ini saya kira satu perkara yang sangat baik. Dan saya melihat benda ni ada potensi untuk guru-guru tahfiz kita. Sebab saya tengok secara peribadi saya, guru-guru tahfiz kita hari ni nampak macam terbiar gitu je. Macam tidak diarah ataupun tidak ditunjukkan jalan yang baik lah. Sama ada dari sudut keilmuan mereka atau dari sudut kapasiti pekerjaan mereka. So ini satu benda yang saya kira sangat bagus diketengahkan di pihak pengurusan yang lebih tinggi. Baik, cabaran utama juga kita tengok hari ini ialah menggunakan pengajaran atas talian. Internet masalah sekali. Nah, kalau kita tengok antara isu yang berlegar dalam berita di mana-mana media dan sebagainya, antara isu ialah murid tidak mempunyai capaian internet. Ialah orang yang mungkin berada dalam keluarga yang agak kaya, ia tidak menjadi isu. Tapi kalau pelajar-pelajar yang berada di pedalaman dan sebagainya, dia jadi isu lah. Bukan setakat menggunakan internet, telefon pun tak ada, gadget pun tidak ada. Ini pun satu perkara yang perlu kita fikirkan lah secara bersama. Pihak pengurusan dengan pihak pengurusannya, guru dengan gurunya. Apa solusi yang boleh kita berikan atas perkara-perkara yang berlaku. Saya sendiri pun bila mengajar memang ada kadang-kadang pelajar mesej. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh nak masuk kelas hari ni, internet tak ada. Lepas saya tanya, dah awak mesej Ustaz ni, internet ada? Tak, dia kata internet saya ada waktu ni. Tak, untuk waktu Ustaz, waktu kelas kita nanti dia jam. Internet saya ni, bila saya siasat rupanya memang kawasan ini kawasan pedalaman Sabah. Yang internetnya hanya ada pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jadi memang
bila kita tahu situasi tu, maka kita terpaksa orang kata turunkan sikit lah. Dari segi kita mudahkan sikit lah untuk dia juga boleh bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan banyak isu pun sebenarnya kalau kita tengok, guru-guru pun sama juga. Guru-guru bukannya tak ada isu internet. Guru kita ni ada hak jenis duduk kampung, ada juga internet tak berapa nak laju dan sebagainya. Jadi ini antara benda-benda yang saya kira sangat cabarlah guru kita dan pelajar-pelajar kita juga terkesan dengan keadaan hari ini. Baik. Pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas secara atas talian dengan baik, sekaligus menyebabkan pelajar mengalami kecederaan dalam pelajaran. Ialah antaranya internet tadi. Atau mungkin dia bekerja. Saya ada pengalaman pelajar saya bekerja. Subhanallah. Dia selalu mesej, kelas dia pagi pukul 8 gitu, saya tak ingat lah. Tapi selalu dia mesej saya, dia kata, "Ustaz, saya tak dapat hadir kelas Ustaz malam ni, pagi ni. Tapi saya boleh hadir malam." Itu pun pukul 10 ke atas. Saya masa tu dengar pelik dah. Saya kata, "Kenapa budak ni?" Tapi saya tanya dia, kata, "Kenapa awak tak boleh hadir kelas ikut waktu, dan kenapa pula selepas pukul 10 tak boleh hadir kelas ikut waktu tu?" Okeylah, mungkin ada sebab-sebab yang tak boleh dielak. Tapi kenapa pula kata boleh hadir selepas pukul 10? Selepas pukul 10 pula tu saya kata, saya ni nak tidur dah. Mengatuk mata kalau kita kira lepas pukul 10 ni. Tapi dia kata lepas pukul 10. Bila kita tanya-tanya mula-mula tu dia sedang nak bagi tahu. Tapi akhirnya dia kata, "Saya kerja, Ustaz." Mengambil peluang untuk bekerja. Tapi saya bersangka baik, mungkin dia ada kekangan dari sudut keuangan lah. So dia terpaksa melakukan pekerjaan di siang hari dan meneruskan pembelajaran di malam hari. Jadi pelajar-pelajar yang begini, untuk saya tidak sebabkan dia tercicir dalam pelajaran ni, saya terpaksa buat kelas dia seorang lah. Pukul 10 malam. Itu pun kadang-kadang saya yang mesej. Pelajar hari ni maklum aje lah. Kita yang kena tolak, bukan dia yang sungguh. Tapi dah nak mana? So kita terpaksa mesej. Okay, sedia dah Ustaz ready dah ni. Okay, kelas awak kelas pukul 10. Dia seorang je. Hak lain kelas awak bagi tak adil lah. Ini cabaran dia. Dan saya kira sekolah rendah lagi berat. Memang pukul 10 tak ada dah. Pukul 10 tak ada. Kerja-kerja tak ada. Budak-budak ni main. Lepas tu macam-macam lah. Hak duduk dalam kelas pun susah kita nak kawal. Apatah lagi hak duduk di luar kelas. Dengan keadaan kita pun tak nampak dia, keadaan dia bagaimana dan sebagainya. Lagi-lagi lah berat. Ini cabaran dia. Okey, baik. Antara lain yang kita boleh tengok secara lebih spesifiknya ialah dengan melihat kepada konsep talaqi dan musyafahah itu tadi. Konsep talaqi musyafahah ni bagaimana saya sebut tadi lah, guru kena baca di hadapan pelajar, pelajar dengar. Pelajar pula baca di hadapan guru dan guru dengar. Betulkan bacaan, tasihkan bacaan dan sebagainya. Itu konsep yang biasa yang kita amalkan pun hari ini. Saya kira benda ni sangat tidak pelik. Tapi bila dah berlaku gini, macam mana kita nak buat? Saya pernah tanya beberapa orang tokoh-tokoh dalam bidang Quran ni, kalau untuk aspek pengajaran ni bolehlah kita guna pakai atas talian begini. Tapi untuk aspek ataupun untuk mengiktiraf bacaan, iaitu mana-mana pun kena bersemuka. Tapi kalau untuk meneruskan pengajaran supaya ini tetap berlangsung daripada tak lalu, maka boleh kita gunakan teknologi dengan penggunaan atas talian seperti inilah. So kita nak sesuaikan konsep talaqi dan musyafahah tadi tu, menggunakan teknologi. Ini cabaran dia. Kalau secara bersemuka ni senang lah. Kita tak perlu nak betul mic, kita tak perlu nak internet ke apa ke, tak perlu nak cek kat kamera. Pelajar yang ada dalam kelas, itulah pelajar yang hadir.
kita baca tak suara, volume suara kita tak berapa kuat pun, insya-Allah mudah untuk didengari oleh kerana kita berada di hadapan mereka secara langsung. Jadi konsep-konsep talaki dan musyafahah ini perlu sesuaikan dengan penggunaan teknologi yang kita ada hari ini. Ini juga cabaran dan isu yang perlu kita tangani secara bersama. Kita tak boleh seorang untuk tangani, jadi kena ada berada dalam jemaah lah kita kata, dalam satu bentuk komuniti pendidik kita ni lah, supaya saling boleh membantu. Kemudian tasmi' dan tikrar. Memanglah masalahnya bila gitu tasmi'. Masalah tasmi' ni pula, bila kita tak nampak pelajar kita berada di hadapan kita, lagi-lagilah kalau dia tutup video, maka kemungkinan yang berlaku ialah pelajar tak ditengok Quran. Dia letak Quran depan tu, dia pun baca berang-berang. Patut setiap hari lacok pelik nak baca Quran. Masa dalam kelas tak lacok gini. Tapi masa apa benda online, subhanallah, tak sakut sikit nak baca tak. Begitu juga dengan ngulang, tikrar. Masa ngulang depan ustaz secara bersemuka, kok baca. Tak ingat kepala ayat, tak ingat ekor ayat, tak ingat tengah, tak tukar lah apa. Tapi masa kelas online, lacak. Selacak-lacaknya. Tak. Guru pun relax, sampai tidur. Dia dengar bacaan guru yang begitu fasih dan lacak. Tapi kemungkinan ada tak? Ada lah. Sebab tu kalau saya sendiri, cara yang saya buat adalah saya minta pelajar tadi tutup mata. Ini antara kaedah yang itu sahajalah kita boleh buat. Tak ada cara lain dah. Suruh tutup mata, awak tutup mata, tutup dengan kain. Ada hak jenis-jenis yang syadik sikit, suruh tutup dengan kain. Tak? Supaya tak nampak apa-apa kat depan. Kemudian baru boleh baca. Ini isu-isu yang perlu dilihat secara bersama. Tak? Memang tasmi' ni satu perkara yang memang kita, guru, saya sendiri sebagai seorang guru pun rasa sangat selesa bila pelajar tu ada di hadapan mata kita. Tapi kalau pelajar tak ada, itu yang menyebabkan kita rasa macam malah. Kita pun jadi tak semangat mana nak tasmi'. Bukan pelajar saja, guru pun jadi tak semangat mana. Sebab kita pun tak tahu keadaan dia macam mana, dan sebagainya. Itu antara benda lah. Komitmen pelajar memanglah bila dia dah duduk di rumah dan sebagainya, komitmen tu akan berubah 100%. Kalau berada di sekolah, berada di asrama, berada dalam kelas, kita boleh pantau pelajar dan nak tak nak dia terpaksa menerima proses pembelajaran pada waktu tersebut. Tapi bila gini, komitmen pelajar jadi berkurang. Ini pun kita kena fikirlah cara mana kita nak tarik supaya pelajar ni tetap boleh memberi komitmen yang terbaik lah untuk memastikan PDP itu berjalan dengan lancar. Okey. So ini juga cabaran-cabaran dia. Baik. Kemudian hafazan tidak mencapai sasaran ialah kita memang dah ditetapkan setiap institusi tahfiz dia dah ada silibus atau muqarrar hafazan itu sendiri. Berapa banyak nak kena habis dalam tempoh satu hari, dalam tempoh penggal pertama, penggal kedua, tahun pertama, tahun kedua dan sebagainya. So bila kita ada silibus yang perlu kita kejar dan habiskan, maka dia sangat memberi bebanan kepada guru itu sendiri dan kepada pelajar nak habiskan. Dalam keadaan faktor-faktor yang mengganggu mereka, menjadikan proses menghafal tadi itu tersekat di tengah jalan dan sebagainya. Jadi ini saya sangat mencabar juga saya sendiri pun. Kadang kita pun tak tahu dah nak paksa-paksa, kita takut pelajar tadi stres. Bila dia stres, dia tak boleh belajar. Akhirnya bila sampai satu tahap, dia ngadu pada pihak pengurusan sekolah ke apa ke, yang kena cikgu lah, yang kena pensyarah lah. Kenapa awak bagi stres? Mudahkan. Mudah macam mana? Tahfiz memang elemen yang kita nak lihat dalam tahfiz ni, nak supaya dia ingat dia hafal. Kemudian kita nak tahu, kita nak dengar juga hafalan dia tadi tu adalah hafalan yang baik lah, lancar.
betul dah cerita duitnya dan sebagainya. Bukan boleh main borong, dengar ayat tu. Tak. Banyak aspek-aspek lain yang perlu ada dalam kita menilai hafazan tadi. So memang itu antara sasaran kita. So memang dia sangat bermasalah lah kalau hanya menggunakan teknologi yang kita katakan tidak secara bersemuka seperti ini. So itu antara benda-benda yang perlu dilihat juga secara lebih mendalam lah, sama ada di peringkat pengurusan ataupun di peringkat individu sebagai seorang guru. Macam mana, apa yang boleh kita bantu setakat kemampuan yang kita ada lah. Baik. Kemudian amanah dan kejujuran tu sebagaimana saya sebut tadi lah. Hafazan lama dan baru tak terjaga. Betul. Sebab bila dia dah ada banyak sangat kekangan, bebanan dan sebagainya, maka hafazan-hafazan yang lama tu confirm dah kita boleh kata hancur. Tak mengulang. Hak baru dia nak kerja tasmek, kemudian hak baru dia tasmek. Memang confirm tak terjaga. Sebab dia mungkin hanya fokus untuk tasmek secara online sahaja. Tapi untuk ulang, untuk ikrar, dia tak berapa nak jaga sangat. Jadi akhirnya objektif kita untuk jadikan pelajar tadi itu sekurang-kurangnya boleh ingatlah apa yang dihafal tadi itu, sangat-sangatlah terbantu. Kalau secara bersemuka pun kita dah mengalami kesusahan untuk pastikan pelajar kita tadi itu ingat apa yang dihafal, maka apatah lagi kalau hak jenis duduk jauh begini. Saya tak kata kat orang, saya tengok saya sendiri, pelajar-pelajar saya sendiri memang sangat sukar untuk kita memantau hafazan dia orang ni. Betul ke dia orang ingat ke lagu mana sebenarnya jadi. Nak tanya lebih-lebih, nak tekan lebih-lebih kan tension. Bila stres, masuk pengurusan stres, mak ayah pula tahu, mak ayah pula mengadu, jadi jeng. Banyak isu pula kat situ. Jadi ni memang cabaran yang kita kadang-kadang sebagai seorang guru ni tersepit. Nak buat kelas, begitu pula. Tak buat kelas, orang kata kita makan gaji buta. Tak, duduk saja rumah, kelas tak ada, apa tak ada. Jadi tersepit kita. Guru ni sebenarnya, saya tengok isu yang orang duduk serang guru ni, isu ni. Dah kalau kita buat kelas, gitu pula jadinya. Banyak sangat bagi kerja, tasmek tiap-tiap masa, hak jenis guru rajin. Tiap hari tasmek. Banyak saja tension. Gitu gini. Tak buat. Mana ustaz? Duduk saja, tak buat kelas. Lalas sekali hak jadi isingnya guru. Hak jadi isingnya guru jadi ising. Tak apa nak betul. Bahaya juga tu. So kena rujuklah kaunselor untuk mengadu masalah ni lah. Stres ni pun saya pun stres sebenarnya. Saya pun stres. Mengajar online walaupun duduk rumah begini, duduk atas kursi ada laptop, tapi stres tu tetap ada dan kita tak boleh nak elak. Sebab kita tak boleh nak berhubung dengan orang secara mudah. Kawan-kawan pun jauh nak berhubung dengan mesej secara mana sangat lah. Jadi gitu-gitu aja. Baik, kemudian sukar memantau aspek murajaah. Itu yang baru macam hafazan lama tu, ialah tu sama lah, tu lebih kurang lah. Memang sangat sukar untuk kita pantau. Kita hanya mengharapkan mak ayah dan pelajar itu sendiri yang ada kesedaran yang tinggi lah untuk menjaga aspek hafazan mereka. Okay, ini secara umum. Nanti kita akan tengok apa yang boleh kita buat untuk bantu pelajar-pelajar. Tekanan macam tadilah, dan kurang motivasi. Memanglah bila kita berada dengan rutin yang statik, kena kurung, akhirnya motivasi belajar tu jadi makin turun, rendah. Dan akhirnya kita tidak lagi, ataupun pelajar tidak lagi berminat untuk belajar. Dan kalau dia ikut kelas pun, dia hanya untuk cara sahaja. Tapi kepala dia tidak boleh beri fokus kepada apa yang dia ajar oleh guru. Ini juga satu musibah ataupun satu cabaran yang perlu kita hadapi secara bersama. Macam mana kita nak buat supaya guru-guru ni dia boleh meningkatkan secara tak langsung motivasi pelajar, dan pelajar juga sentiasa bermotivasi untuk belajar. Kita cakap boleh tak? Cakap sedap sangat.
motivasi tu gini, tapi praktikal dia tu. Praktikal dia tu. Macam mana kita nak buat? Supaya pelajar yang kalau hak memang lemah dah secara bersemuka, kita jangan bagi dia makin lemah. Dan kalau pelajar tu bagus secara bersemuka, kita baguskan dia. Kita tak apa orang kata hak bagus jadi hak tak bagus, hak tak bagus lagi-lagi tak bagus. Maksudnya merudum motivasi dia, dari segi performance belajar dia pun jadi makin kurang, makin jatuh, makin down, makin teruk dan sebagainya. Nah, ini cabaran guru. Macam mana nak buat? Dalam masa yang sama, guru pun stres. Guru pun kadang-kadang kurang motivasi. Nak cover hak pelajar lagi. Nak cover hak diri sendiri lagi. Nak cover hak family lagi. Sebab kita hidup hari ini adalah hidup dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Jadi memang orang kata sangat-sangat perlu untuk kita cuba cari jalan untuk menstabilkan tekanan-tekanan yang ada ni. Supaya kita tidak orang kata tenggelam dengan arus yang ada hari ini, yang menyebabkan kita pun juga akhirnya ke laut. Ke laut juga kita pun. Tak tahu nak pergi ke mana. Kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang salah. Salah belakang. Guru ni sangat mencabut. Jadi nak suruh guru buat, suruh guru duduk diam, nak suruh guru bersuka-suka, nak suruh guru tension dan sebagainya. Kalau tanya siapa-siapa pun saya kira itulah antara yang menjadikan kita kadang-kadang dalam dilema. Kita kadang-kadang dalam dilema. Macam mana ni? Baik. Dan cadangan penyelesaian jangka pendek lah mungkin, saya kira. Dalam penyelesaian jangka panjang tu kita serah pada pihak pengurusan lah. Okay, yang boleh kita buat antaranya ialah masa. Inilah guru, betul kita faham lah. Saya pun guru, sahabat-sahabat juga guru. Memang kita sangat faham. Guru ni dia terikat dengan banyak benda. Bukan sekadar mengajar, tapi ada perkara-perkara lain yang perlu dia orang buat sama. So memang masa kita kena berkorban lah. Memang kita kata sukar sebenarnya dalam keadaan kita hari ini, tapi kita tidak ada pilihan. Saya sendiri pun berkorban masa, terpaksa berkorban masa untuk memastikan kelas-kelas yang ada ni berjalan dengan lancar. Walaupun kadang-kadang kita tak boleh nak tidur sangat, ataupun tak boleh nak buat. Orang kata duduk rumah kan banyak masa, tak juga sebenarnya. Sebab bila dah keadaan jadi lagu ni, pengisian pun dia akan turut berubah dan kadang-kadang dia akan jadi lebih daripada yang biasa. Ini satu benda juga lah. Orang kata cabaran yang perlu dihadapi oleh kita sebagai seorang guru. So pengurusan masa tu sangat penting lah saya kira. Dan saya rasa benda ni saya tak perlu syarah panjang, secara point saja sebut. Kemudian kita juga boleh menarik minat pelajar. Tarik minat pelajar supaya pelajar ni dia boleh beri fokus walaupun tak 100%, tapi at least semaksimal yang mereka boleh. Situasi ya. Sebab ada juga kadang-kadang yang pelajar ni mengadu. Tak. Dia nak belajar, ada setengah-setengah pelajar dia nak belajar, tapi bila dia kontak guru untuk dapatkan pengajaran ataupun pelajaran, guru ni bersikap acuh tidak acuh. Ini ada kes, ini kes yang betul lah, kes yang betul. Jadi pelajar ni dia akhirnya jadi stres yang begitu stres yang lampau orang kata. Sebab apa? Sebab dia nak belajar dalam keadaan dia tahu adanya cabaran-cabaran yang begini dan dia berusaha untuk belajar. Tapi akhirnya bila dia nak rujuk guru ambil sikap acuh tak acuh. Mengajar tak berapa nak mengajar. Tanya, jawab tak apa nak jawab. Ini satu benda juga. Jadi kita sebagai seorang guru memang kita tak boleh nak lari lah. Kerana kita punya customer kita adalah pelajar. So bila customer kita pelajar, maka memang apa-apa pun kita kalau niaga, mesti kita kata kita nak supaya
kita boleh tarik lah customer kita datang beli. Tak? So, gitu juga kita dengan pelajar. Kita nak supaya pelajar kita ni tertarik dengan pengajaran yang kita bawa. Maka cara kita nak tarik dia orang, inilah. Banyak elemen-elemen yang boleh kita gunakan secara maksimal. InsyaAllah saya akan tunjuk dalam slot yang kedua nanti, insyaAllah. Baik. Kemudian bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar ni pun satu benda yang saya rasa sangat perlu juga hari ni. Kerana pun memang sangat diperlukan. Sebab kalau dulu kita hanya boleh guna fizikal, buku dalam bentuk fizikal tak? Contohlah kita kata, buku dalam bentuk fizikal. Bawa buku masuk mengajar, tulis di papan hitam, pengang syarah, itu aja. Maksudnya bahan bantu mengajar ni biasanya kita akan guna secara maksimal bila latihan mengajar je. Bila ada latihan mengajar, penyedia guru yang ambil di ruang pendidikan, ada micro teaching, masa tu je saja kita akan guna secara maksimal. Tapi lepas itu dari segi amalan dan praktikalnya kita kurang sangatlah praktik bahan bantu mengajar. Tapi bila kita dah menggunakan teknologi hari ni, menggunakan kelas secara maya ni, memang nak tidak mahu kita terpaksa guna bahan bantu mengajar supaya pelajar tu boleh terima pelajaran dalam keadaan mudah. Dan banyaklah yang boleh kita buat. Kita boleh buat rekod pengajaran kita, dan saya kira guru yang ada hari ni lebih mahir daripada saya lah. Maksudnya satu perkara yang sangat bagus yang perlu kita terokai secara bersama untuk kita pastikan bahan yang kita nak ajar kepada pelajar tadi itu disampaikan dengan cara yang mudah, dan kita pastikan bahawa ini memang sampai kepada pelajar. Maksudnya pelajar dapat menerima dengan baik, dan bahan tadi itu sangat-sangat membantu mereka. Walaupun mereka tidak boleh mengharapkan kepada kita 100%, tapi at least bahan-bahan yang kita bekalkan tadi itu boleh membantu mereka lah, sedikit sebanyak. Dan akhirnya ialah perancangan mengajar. Jadi perancangan mengajar ni adalah satu benda yang perlu kita buat secara lebih sistematik lah. Sebab tu kalau guru-guru ni dia ada kita panggil apa? RPH, rancangan pengajaran. Saya itu duduk bolak gitu lah. Saya ni, kita ni lah tak tahu apa nak. Kita malah kohong juga nak buat pun RPH ni kan. Bila duduk universiti, kira tak ada lah. Ada juga dia panggil portfolio pengajaran. Sama dia. Lagi detail, sakit kepala tak? Kalau kita ingat kan boleh lepas daripada RPH dah. Lagi berat tak? Lagi berat. Kena submit sistem pula tu setiap laporan pengajaran setiap semester. Lagi berat. Tapi nak bagi tahu bahawa perancangan mengajar itu memang kena ada. Tak kira lah apa nama dia, RPH ke, portfolio pengajaran ke, itu benda yang sama. Maksudnya kita nak tahu apa target kita dalam pengajaran tadi. Apa yang kita nak capai, objektifnya. Dan bagaimana kita cuba untuk mencapai objektif tadi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Ataupun kata aplikasi-aplikasi yang ada. Supaya pelajar tadi tu dia tidak orang kata terawang-awang lah dengar macam saya cakap hari ni kan. Dengar maksudnya dengar semata-mata. Tak bolehlah semata-mata pendengaran, mesti ada juga aktiviti. Dan pengajaran sebenarnya tak boleh lama lah. Kalau sekolah rendah lagilah, saya tengok anak saya sendiri pun bila lama sikit memang orang kata lari dah, melenting dah, lari dah. Dia tak boleh dah, dia tak boleh nak fokus dah belajar. Cikgu pula duk teruk kerja sekolah ni, macam-macam kerja sekolah. Hak tu mari gini, hak ni mari gitu, hak ni mari gini. Akhir sekali pelajar jadi tak tahu nak buat hak mana se. Lepas tu pula diberi masa seminggu buat. Baguslah diberi masa, tapi bila dah nak tangguh, hak hari ni tangguh esok tangguh lagi. Dalam hak seminggu tu tak buat dia. Itu juga cabaran dia. Ni semua perlukan kepada perancangan yang agak teliti lah sebenarnya, supaya walaupun pengajaran yang kita sampaikan tadi itu mungkin nisbahnya sangat sikit, tapi at least biarlah benda tu berlangsung secara terus menerus tanpa ada stop lah kita kata. Jadi
itu juga satu cadangan penyelesaian yang kita katakan boleh sama kita praktikkan lah. Jadi saya kira itu sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. Jadi ada masa yang banyak lagi untuk kita berdiskusi. Maksudnya saya juga nak mendengar daripada para asatizah, mungkin ada cadangan, pandangan, pendapat, ataupun mungkin nak perbetulkan apa yang saya sebutkan tadi pun silakan. Saya tak nak slot saya ni berlangsung secara satu hala saja. Saya nak dengar juga pandangan daripada sahabat-sahabat. Saya boleh belajar, saya boleh tahu, boleh juga menambahkan ilmu saya berkenaan dengan cara mengajar ni. Walau mungkin kita berbeza dari segi customer kita. Kalau sekolah rendah, customernya pelajar sekolah rendah lah. Kalau sekolah menengah, pelajarnya sekolah menengah. Kalau universiti, pelajar universiti. Customernya berbeza dari segi usia, tapi objektifnya sama. Seolah-olah kita menjual lah. Tak kira lah siapa. Ni kedai rucik, ni supermarket, ni koperasi. Semua tu menjual tapi menggunakan platform yang berbeza. So benda yang sama. So kalau ada soalan ke ataupun ada apa-apalah yang boleh kita share, saya persilakan. Kita ada banyak masa, mungkin kita boleh berjawab sikit, tak apa, insyaAllah. Okey, Ustaz Burhanuddin, insyaAllah, sila. Saya berpeluang lah kepada mana-mana sahabat dan nak tanya. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lebih lagi kalau ikut keduanya lah. Jadi kita bergantung kepada doktor pula lah. Kalau ada soalan boleh tanya direct. Bokok je suara tu ataupun unmute, kemudian boleh tanya direct. Soalan yang berkaitan lah, insyaAllah. Jangan malu ya. Tanya je, doktor apa dia spotting je. Sila. Boleh insyaAllah. Kita bincang-bincang, sembang-sembang je kita. Takut ke Ustaz Faham dia baik. Kalau tidak ada soalan, ada cadangan pun tak apa. Saya kita ni orang baru macam saya, walaupun kita kata kita dalam bidang pendidikan tahfiz ni lebih kurang dalam 12 tahun dah. Saya mula tahun 2008. Tapi dalam pengurusan saya masih baru. Mungkin ada benda-benda yang kita boleh kongsi ke ataupun boleh bagi cadangan ke. Mungkin ada benda yang guru-guru dia nampak, guru di sekolah ni dia nampak situasi pelajar macam mana, dari segi cabaran para guru ni macam mana. Mungkin ada isu-isu yang kita boleh bincangkan, boleh utarakan, insyaAllah. Ya, boleh tu. Sangat baik sebenarnya. Mungkin kita boleh panjangkan, Ustaz Burhan boleh panjangkan pada pihak usaha dan sebagainya lah. Yang mana tahu kan tak, cadangan-cadangan yang ada hari ini bernas dan logik lah. Tahu membantu. Ya tak mungkin kita untuk akan datang, insyaAllah. Ini ada soalan ni daripada sahabat kita ni, Ustaz Burhan. Dia kata kenapa kelas tamayun online tak berjalan untuk tempoh PKP ni laku. Saya rasa itu soalan dia. Ni kena tanya Ustaz Burhan lah. Saya tak boleh jawab soalan ni. Silalah Ustaz Burhan. Apa nak jawab sini ke? Tu PM je dah tau. Boleh PM Ustaz Burhan. Cuma sedikit pencerahan lah. Kita kalau kelas tamayus, dia bajet daripada Maidang. Maidang dia hanya luluskan untuk kelas yang bersemuka je. Dan saya dah angkat kertas kerja baru ni untuk mohon juga untuk kelas online. Tapi berbetulan dengan lockdown tu, jadi
tidak ada keputusan lagi. Untuk kelas yang mahak dengan semiji, saya rasa tak ada masalah, insyaAllah boleh jalan juga. Ada soalan sekiranya tu, bukan soalan, nak minta pencerahan sikit lah. Yang tadi Dr. kata Institut Latihan Guru Tahfiz tu, kalau ikut Dr. Abdul Halim Tamuri tu, dia kata perlu ditubuhkan tu. Satu idea yang menarik sebenarnya. Tengok satu idea yang menarik. Cuma adakah institusi itu dia perlu dijalankan secara kita kata rasmi ke ataupun memadai dengan kita buat macam khusus-khusus ke untuk guru ke? Dia macam kalau contoh saya tengoklah pandangan-pandangan yang ada tu ni cadang supaya dibuat satu institut latihan tahfiz secara khusus. Maksudnya yang mengikuti program di institusi ini adalah guru-guru tahfiz sahaja. Sebab dia nak supaya benda tu berlaku, biarlah guru-guru tahfiz ni diberi pendidikan yang agak eksklusif. Kerana bidang mereka ni adalah bukan semua orang boleh masuk, boleh campur tangan dalam bidang tahfiz. So itu satu benda yang idea yang sangat brilian lah pada saya. Kalau Ustaz Burhan boleh panjangkan ke pihak pengurusan, tak tahulah, idea lah ni, idea banyak semua kalau nak cerita buat idea. Tapi kewajaran tu ada lah, kita kata kewajaran tu sangat wajar lah kalau boleh ditubuhkan. Kalau Negeri Terengganu ada, Negeri Terengganu adalah perintis lah kepada benda tu. Maksudnya memang satu benda yang baik lah. Guru tahfiz, sebab sekarang ni guru tahfiz ke guru sains ke guru matematik ke dia campur gitu je kan. Maksudnya dia akan belajar pedagogi secara umum sahaja, ilmu keguruan secara umum, tapi bukan ilmu keguruan dalam bidang tahfiz secara spesifik. Mungkin untuk peringkat awal ini boleh perbanyakkan penganjuran seminar-seminar yang gini lah bagi langkah awal. Kemudian bila dah ada orang kata apa, feedback yang baik dan sebagainya, mesti boleh panjangkan untuk mewujudkan institut tahfiz, institut latihan tahfiz. Ustaz Burhan lah jadi pengarah nanti. Kita pencadang je. Okey, ada lagi soalan? Kalau siapa yang malu nak tanya boleh type je soalan dekat ruangan chat tu. Boleh type je apa sahaja perkongsian. Dan memang saya tahulah isu utama untuk kelas Tamayu ni telah tak berjalan. Dan sebenarnya secara peribadi saya dengan Ustaz Burhan pun dah ada bincang dah. Sebagaimana Ustaz Burhan sebut tadi, dia pun dah panjangkan benda tu. Maksudnya saya nak bagi tahu bahawa pengurusan memikirkan sebenarnya, bukan duduk diam. Maksudnya pengurusan sedaya upaya membela orang kata guru-guru tamayuh kita, memperjuangkan kebajikan guru-guru tamayuh kita ni. Dan Ustaz Burhan sendiri pun secara personal mesej saya tanya, saya pun ada beberapa cadangan lah, dan Ustaz Burhan dah ambil cadangan-cadangan tadi tu untuk dipanjangkan pihak pengurusan supaya kelas tamayuh ini boleh berjalan online ke tak online ke, mesti dan wajib. Itu saya punya penegasan lah. Tapi tak tahulah atas pengurusan belaka. Dia nak buat, dia buat lah. Kalau ada soalan lagi, boleh type dekat ruangan chat tu kalau maju. Okey, boleh juga buat peperiksaan bertulis untuk siapa ni? Pelajar tamayuh. Saya tak apa tahu sistem tamayuh ni, mungkin Ustaz Burhan boleh share sikit tak? Maksudnya memang ada ke peperiksaan juga untuk pelajar-pelajar tamayuh ni? Tamayuh ni setakat yang saya tahu dah, saya pun baru juga ni. Maknanya dia adalah kelas khas bagi setiap sekolah, setiap tingkatan tu dia ada satu kelas khas untuk pelajar-pelajar yang terpilih yang dia join kelas tamayuh. Dan kelas ni biasanya dijalankan 3 jam sehari tau. Kalau salah tu betul 3 jam sehari, pagi dan malam.
Maknanya pagi ni dalam jadual formal lah. Dan malam ni untuk jadual tidak formal 3 jam. Dan yang setakat ni kita hanya ada tasmik je dan bertulis dari segi mushaf, kita panggil tahriri tu. Tidak masuk lagi dalam peperiksaan. Cuma untuk pelajar yang bakal khatam, saya ada bincang juga dengan bahagian peperiksaan baru ni. InsyaAllah kita akan buat peperiksaan secara lisan dan juga secara bertulis. Dan bukan kita kata tamayus je lah. Kalau sekolah lain pun, mahak ke ataupun semiji pun, kita ada lisan dan ada bertulis untuk peperiksaan. InsyaAllah kita akan buatlah tu, melihat kepada keperluan pelajar dan juga kepada keperluan sijil. Maknanya dari segi peperiksaan dia perlu kepada kalau sekarang kita ada STM, Sijil Tahfiz Malaysia. STM dia berhajat kepada periksa syafawi dan juga periksa tahriri. Ini sebagai satu latihan juga kepada para pelajar kita untuk dia orang nak ambil STM nanti, Sijil Tahfiz Malaysia. Pelajar tamayuh ada je kan yang habis 30 juzuk kan? Ya, ramai. Ramai kan? Ramai. Setakat hari ni kita dalam rekod kita ada dalam 140 rasanya. Oh, ni satu pencapaian yang baik lah bagi sekolah yang bukan fokusnya tahfiz tapi boleh melahirkan pelajar tahfiz. Okey, ni ada lagi penambahan soalan ni. Penambahbaikan untuk jawatan guru tamayus. Okey, ni pun bidang skop Pak Burhan dan tim lah dari pihak pengurusan. Okey, ni isunya sekarang ni isu lebih kepada ni lah. Lebih kepada jaminan jaminan kerja. Sebab memang kita tak boleh dapat lari lah dengan keadaan semasa hari ni pun perlu diperjuangkan juga aspek ini. Vitamin D ni kena ada. Vitamin D ni kena perjuangkan. Kalau tak nanti dia akan jadi vitamin E. Vitamin D kena ada. Ustaz Burhan boleh ambil lah, boleh tengok lah benda ni ya. Tapi jangan Ustaz Burhan ni dia pengurusan yang ada lagi atas dia. So kita hanya gunakan dia sebagai jambatan saja ni, sebagai wasilah saja untuk sampaikan perkara ni kepada pihak atasan lah. Sebab memang saya tak tahu Tamayus sebenarnya kita tamayus macam mana? Tamayus ni sebenarnya kita ada kekangan sikit sebab dia bukan bawa jabat agama. Dia melibatkan maidang, peruntukan daripada maidang. Jadi kita kata banyak cabang sikit lah. So memang asal kelas tamayus adalah diwujudkan oleh maidang. Kalau tak silap saya, mungkin ada ustaz-ustaz yang lebih lama ataupun lebih tahu mungkin. Tak silap saya, kelas tamayus ni dia asalnya adalah daripada pengurusan maidang lah yang mewujudkan, dan sebab tu dia menggunakan dana maidang. Dan dia beri allowance itu dia bukan dikira sebagai gaji. Maksudnya bukan gaji yang boleh dipotong KWSP, SK ke apa ke. Dia hanya allowance. Macam kita buat kerja tambahan dapat allowance. Bonus strategi itulah kot saya kira. Sebab tu benda-benda tu dia tidak ada dalam penggajian untuk guru-guru tamayus. Tapi aspek ni boleh diperhalusi. Kita katakan guru-guru tamayus ni lebih terbela lah dan lebih bermotivasi untuk bekerja lah, insya-Allah. InsyaAllah setakat kita boleh bantu, jaga bantu. Kita akan buat penambahbaikan lah setakat yang boleh lah. Mana mengikut kemampuan kita, insyaAllah. Yang penting saya macam Dr. Azizul, kita punya bila kita duduk pada satu tempat ni, kita kalau boleh guru ni kita nak jaga kebajikan lah, kita kata. Kebajikan orang bawah ni kita kena jaga. Maksudnya dia lebih semangat untuk bekerja, untuk menjaga anak murid dia.
InsyaAllah kita akan sentiasa ada penambahbaikan dan kami terima cadangan-cadangan ni. Saya tanda. Dan kita pun ada juga guru-guru daripada Mahak yang daripada Semidi, mungkin boleh berkongsi pengalaman ke ataupun ada cadangan-cadangan ke. Ada siapa, Ustaz Mak ada, Ustaz Majlis Sky ada, Ustaz Lufi ada, Ustaz Syukri Umur ada, Otai ni. Ni otak Lama ni. belaka ni. So boleh lah benda tu. Tapi kita cakap boleh lah. Tapi memang pelaksanaan dia tu sangat mencabar lah. Saya faham lah. Saya faham dia tu. Tapi insyaAllah dan mudah-mudahan ada suara-suara kita ni didengari. InsyaAllah mudah-mudahan. Wakil Maidang atau ini melibatkan pengurusan ni mungkin boleh diurus oleh pihak Jabatan Pendidikan Islam lah. Okey, nak kembali ke motivasi murid memang sebagaimana saya sebut tadilah, cabaran dia adalah murid yang hilang motivasi. Dan faktor yang menghilangkan motivasi mereka untuk hafal Quran banyak, terlalu banyak. Sebab tu dulu, kalau saya kira dulu saya sendiri pun, Ustaz Burhan sendiri pun, kita tak apa suka sangat duduk kat rumah masa belajar dulu. Sebab kita tahu kalau duduk kat rumah ni, banyak sangat benda-benda yang mengganggu kita punya hafazan kita. Yang akhirnya memang kita tak baca. Sebab tu kita lebih suka duduk asrama, orang balik kampung kita tak balik. Ustaz Burhan tak apa, dia balik tiap hari, rumah dia dekat. Kita jauh ni tak boleh nak balik lah. So duduk je lah. Sebab apa? Sebab takut balik ni terganggu dengan benda-benda lain. So kita nak supaya motivasi pelajar ni sentiasa ada, memang kita kena gunakan banyak cara lah. Yang pertamanya kita kena mudahkan aspek pengajaran, tasmik, kita beri ruang masa. Walaupun kadang-kadang kita melihat bahawa kita ni kena banyak lebih berkorban lah daripada pelajar kita. Dia hanya cuba untuk ikut apa yang kita sarankan dengan berikan kemudahan yang pelbagai. Aspek masa, jangan kita, contoh saya bagi masa, jangan kita hanya tetapkan masa dengan satu masa saja. Ia jadual lah, itu atas kertas. Tapi atas pertimbangan kita dengan keadaan semasa, mungkin kita boleh longgarkan sikit, kita beri ruang sikit. Bolehlah mana-mana yang betul-betul ada masalah, yang memang kata tak dapat, bolehlah tasmik time ni. Maksudnya benda gini memang perlu kepada kebijaksanaan guru tadilah. Sebab ini juga cara untuk kita tarik dia supaya dia tetap terus belajar. Kalau kita lock tinggal gitu, dia tak boleh ikut umum lah, tak boleh nak masuk kelas hari ni, mana merugi. Dia akhirnya keadaan tu betul nampak menguntungkan kita. Sebab kita dah kurang pelajar, masa kita pun dah jadi pendek. Biasa habis kelas pukul 10 jadi pukul 8.30 habis dah. Sebab belajar tak mari. Tapi aspek yang lain, pelajar tadi akan hilang. Dan untuk tempoh yang lama mereka akan jadi down sangat-sangat. Dan akhirnya yang kita tak nak adalah mereka memutuskan untuk lari daripada bidang tahfiz. Ini satu benda yang agak perlu juga dimuhasabahkan secara bersamalah supaya kita boleh tingkatkan motivasi. So banyak cara. Ataupun kita guru-guru boleh, orang kata sering tanya khabar pelajar. Saya pun buat gitulah pelajar-pelajar saya. Khabar semua sihat, khabar okey tak hari ni? Ada pelajar-pelajar saya yang kena COVID. Ustaz, saya tak boleh nak masuk kelas. Saya kena COVID. Ustaz, saya tak boleh nak ambil ujian. Saya kena COVID. Bukan seorang, ramai yang kena. Jadi macam mana kita nak buat supaya motivasi belajar dia tu, hafal Quran dalam keadaan dia sakit tu, dalam keadaan dia terjangkit dengan virus COVID tadi tu, kita tak semangat. Kita mudahkan urusan dia. Tak apa, awak rehat dulu, lepas ni awak tak semangat kalau. So macam-macam lah kita boleh beri. Walaupun kita terpaksa juga kadang-kadang masa kita tu kita korbankan lah untuk tujuan tadi. Baik, pelajar yang tasmik secara atas talian perlu tak nanti bila dah semuka kita merujuk kembali bacaan secara berdepan? Memanglah. Untuk yang setakat kita guna atas talian ni, untuk kita nak jalankan kelas tu sahaja. Supaya kelas tu tak tergendala.
Adapun untuk kita memastikan bahawa apa yang kita dah ajar, apa yang pelajar dah hafaz, perlu disemak kembali dalam kelas secara bersemuka nanti. Memang kita kata jangan biarlah awak dulu hafaz dah secara online. Okey tu. Tak boleh. Sebab Quran ni dia kena ada pembaharuan setiap masa dan setiap hari. Hak lama-lamalah. Hak lama-lama. Hak baru. Cara hak baru. Hak lama, cara hak lama. Tapi semua tu kita nak kena jaga. Kita tak boleh biar pelajar kita tu dalam keadaan terbiar. Konon-kononnya dia dah tasmik dah sebelum ni secara online dengan kita dah. Tapi andai kata satu hari nanti kita dibenarkan untuk buat kelas secara bersemuka, maka kita boleh buatlah apa sahaja cara untuk kita pastikan murajaah ataupun hafazan mereka tadi tu berada dalam keadaan yang baik. Sebab memori kita sebagai orang yang menghafaz secara umum, dia ada dua memori. Sebenarnya mengikut kajian kita ada dua memori, satu memori yang jangka pendek, satu memori yang jangka panjang. Memori jangka pendek ni kita hafal, kita ingat, kemudian kita lupa. Tapi memori jangka panjang, maklumat itu sudah disimpan, bermakna kita sudah hafal benda itu, dan bila kita nak recall balik, dia bergantung kepada individu tadi. Ada orang yang akan jadi lebih susah dan ada orang yang okey je, mudah je untuk recall balik benda yang dia dah hilang ataupun luput pada memori lama dia. Memori baru, memori pendek dia. So aspek murajaah ni benda yang paling penting. Mengapa Quran benda yang paling penting sekali adalah murajaah? Mengapa siapa pun boleh mengapa? Ui ke makcik kapung boleh hafal. Tak, saya ada pelajar, Ustaz Burhan ada pelajar, Ustaz Azbahani ada pelajar. Suruh mengapa? Boleh mengapa belaka? Surah Al-Mulk, kejap je. Apa setengah jam, ingat. Tapi nak suruh dia ingat. Kekalkan ingatan dia tu sampai bila-bila. Ni susah. Ini cabaran dia. Kita nak pastikan bahawa dia ingat apa yang dia hafal. Itu baru surah Al-Mulk. Ini bukan sebarangan surah ini. Ini semua surah. 30 juzuk. Nak suruh dia ingat. Oh, bukan satu kerja yang mudah lah. Mengulang ni perlu kepada motivasi yang begitu tinggi. Nak acu nak buka Quran, tengok orang makan kambing perak. Memang dok lah jawab dia. Memang tinggal lah Quran makan daging kambing sedap. Bila nak ngulang je, tengok orang duduk main game. Tinggal lah ngulang. Pasal main game lagi menyeronokkan. Jadi memang cabaran dia sangat besar. Kita sendiri pun, kita yang dah hafal Quran, yang dah menjadi guru ni pun, kita tanya dah diri kita sendiri. Kita ngulang lagu mana? Memang sangat mencabar. Kadang-kadang tu Allah Akbar mengulang. Orang kata kadang-kadang haru tak mengulang. Maksudnya benda tu boleh berlaku. Apatah lagi pelajar kita yang baru menceburkan diri dalam bidang tahfiz. Lagi-lagi perlu dipantau. Baik, bagaimana teknik tikrar dan tahriri yang terbaik? Okey. Teknik tikrar yang terbaik ialah kalau ikut pengalaman saya. Pengalaman orang berbeza-beza. Contohlah, kita kata kita tak ingat. Dalam satu juzuk tu, kita tidak ingat 5 muka surat di belakang. 5 muka surat belakang kita tak ingat. Kalau kita ingat 5 muka surat depan je. So cara dia kita nak mengulang, kita ulang hak kita ingat dah ni sepenuhnya, dan kita cuba ulang banyak kali untuk kita ingat balik apa yang kita lupa tadi dalam jumlah yang sikit. Mungkin 5 muka surat yang belakang tadi yang kita kata tak ingat tadi tu, kita mungkin ambil satu helai ke ataupun satu muka surat ke untuk hari ni. Tapi hak kita dah ingat 5 muka surat yang pertama tadi tu, jangan tinggal. Sebab kita tinggal je, hak ni kita lupa, hak ni kita ingat. Hak ni kita ingat, hak ni kita lupa. Orang kata pasca. Pasca duk main. Hak ni lupa, hak ni ingat. Hak ni lupa. Jadi sekarang ni misi kita nak ingat belaka. So macam mana kita nak ingat belaka? Ini perlu kepada perancangan yang sistematik tadi tu lah. Supaya kita tidak orang kata bazir masa. Hak ni ingat, hak ni tak. Hak ni tak ingat, hak ni ingat. Jadi banyak, bukanlah kata tak bermanfaat. Masa tu cuma dia duk main ulang benda sama lah. Okey. Tahriri yang terbaik. Tahriri ni nanti saya akan kongsi dengan
guru sekalian, ada satu apps yang saya kira sangat bagus lah. Bukan Tahriri, Tasmic. Iqrar ni. Tahriri ni pun kita boleh buat lah, mungkin Ustaz Burhan dia ada tu perancangan dia tu macam mana kita nak buat aspek tahriri ni. Supaya pelajar tadi tu dia tidak hanya pada hafazan dia secara hafazan lisan, tapi at least dia ada padanan daripada hafazan secara tulisan, yang mana yang boleh kita pastikan bahawa hafazan secara tulisan ini diterjemahkan melalui praktikal penggunaan buku tahriri. Dan buku tahriri ni dia ada banyak versi lah, ada yang begitu dan ada yang begini. So insyaAllah saya rasa pihak pengurusan dah ada pun menyediakan teknik yang terbaik lah saya kira untuk tahriri pelajar. Wallahualam. Perlu juga ada kursus bersiri kepada guru tamayuh dan tahfiz online pun okey. Banyak lagi kami perlu belajar ya. Betul. Memang yang ni Ustaz Burhan dah banyak dah disusun tu untuk tahun ni, tahun depan dan 10 tahun akan datang tu. InsyaAllah jangan risau, banyak lagi. Pastikan hadir sahaja. Okey, boleh bagi cadangan jadual tasmic dan tikrar online dalam seminggu. Okey, tasmic ni kalau sebelum ni kalau kelas bersemuka mungkin kita buat secara harian, setiap hari 5 hari seminggu contohlah kan. Tapi untuk kita orang kata sesuaikan dengan keadaan semasa, mungkin tasmic ni kita boleh pendekkan hari dia. Mungkin 2 hari saja seminggu atau mungkin 3 hari sahaja seminggu. Dan kita beri penekanan yang lebih pada aspek tikrar ataupun aspek murajaah ni. So kita boleh buat untuk tasmic ni pada waktu pagi dan mungkin tikrar itu pada waktu petang. Saya kira 2 waktu ni adalah 2 waktu yang sangat sesuai lah. Kalau kita nak tasmic waktu malam tak jadi apa dah. Sebab waktu malam ni dia terganggu dan fokus dia dah banyak jatuh sebab dia ngatuk mata. Walaupun dia lacur baca pagi tadi, tapi bila dia nak tasmic waktu malam, dia akan jadi banyak mengarut. Itu pengalaman saya lah, pengalaman orang lain mungkin berbeza. Begitu juga dengan aspek tikrar ataupun murajaah. Murajaah ni dia tidak ada hak masa sebenarnya, tapi saya kira waktu yang sesuai selepas kita buat tasmic adalah waktu petang lah. Sebab dia lebih santai. Sebab tikrar ni kita nak baca Quran dalam keadaan nyaman, dalam keadaan selesa, dalam keadaan kita tidak stres sangat. InsyaAllah. So itu saya kira antara yang boleh cuba kita praktik lah. Saya teruskan kelas tamayuz secara online ya. Cabaran betul, memang cabaran ada. Dan itulah ibu bapa sangat perlu fahamkan mereka untuk memberi kerjasama yang jitulah, supaya kita pun tidaklah orang kata dipersalahkan dengan kelas yang kita buat secara sukarela ni. Sebab mereka takut kadang-kadang ada setengah mak ayah dia kata pihak sekolah tak suruh buat di mana-mana. Ada mak ayah lagu tu. So itu cabaran kita. So tak apa, kita niatkan bahawa benda yang kita nak buat tadi tu lillahi ta'ala, tak apalah. Kita teruskan saja. Tawakkalna ala Allah. Okey, ni share daripada sahabat kita ni. Saya ada satu cabaran yang tenggelam tak timbul apabila bermula PDPR, dan pelajar seolah tidak berminat untuk menghafal. Macam cara dah dibuat tapi langsung tidak terkesan. Allahu Akbar. Hak ni memang kita kena buat lawatan ni. Kalau hak jenis lagu ni sebab tak timbul. Kita nak rawat susah ni sebab tak timbul. Kita tak tahu jasad dia di mana. Kena upang sedap sikit kot. Ke mana? Kena upang sedap sikit kot baru timbul. Kena upang mah ke, boleh apa? 1 gram, 2 gram, sekali tasmic 1 gram emas. Rasanya hak ni timbul waktu hak tak suruh timbul pun akan timbul. Tapi hak bengkeraknya ustaz. Tapi nak bagi tahu bahawa hak ni memang kita tak ada cara melainkan pihak pengurusan yang ambil perjalanan. Mungkin boleh kita tengok keadaan pelajar tu sebenarnya macam mana. Mungkin dia tidak ada gadget, tidak ada akses internet, atau mungkin ada masalah keluarga yang besar ataupun masalah-masalah lain yang menyebabkan dia ni tidak boleh untuk ikut sama kelas PDPR ni.
So aspek tu kita kena lihat. Maksudnya sebelum kita kata bahawa pelajar ni memang bermasalah individu, tapi kita kena lihat juga persekitaran dia. Orang ni memang pengurusan lah. Saya sendiri pun tak tahu juga nak buat apa ni sebab start kata dah macam-macam buat, tapi tak berminat juga. Pulah telinga pulah dah. Rotan dah. Bagi semangat dah. Tapi tak juga. Ni mungkin ustaz sendiri pun boleh cuba lagi. Tengok kalau duduk dekat-dekat lah. Kalau getah daerah jangan. Nanti susah nak jawab dengan Roblox. Awak nak gimana ni? Saya nak tengok pelajar saya kelas tak timbul-timbul. Maksudnya gitulah. Wallahu a'lam. Sabarlah. Saya kalau tidak ada mungkin kita boleh rehat awal lah kot, insya-Allah. Okay, kita boleh rehat dulu kok maksudnya. Kalau ada soalan lagi boleh simpang untuk slot yang kedua nanti. Jadi untuk slot yang pertama kita boleh rehat dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Doktor. Dan insya-Allah kita akan masuk. Tak perlu keluar link lah. Jangan list lah. Jangan leave link ni. Dia je. Kalau nak rehat tu kita boleh mute dan stop video je lah. Dan insya-Allah kita akan masuk balik nanti dalam pukul 11. Boleh tak insya-Allah? InsyaAllah. Kita masuk balik pukul 11. Yang tak sempat nak makan tadi tu boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.